sebelum Masihi. Okay. Pada peringkat awalnya, pensejarah Cina ni dia berkait dengan bertenung nasib golongan raja ataupun golongan raja dan golongan bangsawan pada dinasti Shang lah. Okay. Dan tapi walaupun nak cakapnya mereka ni dah menulis, tapi pada ketika itu mereka menulis di dalam bentuk goresan. Okay, dan nak cakapnya tulisan ini dibuat oleh tukang telik atau orang yang melakukan tenung nasib tu. Okay. Dan nak cakapnya pada zaman klasik ni kegiatan penulisan ni hanya sedikit sahaja yang diketahui oleh sejarah zaman moden. Okay, tapi bukan sebab kurang bentuk dokumen, tapi kawalan-kawalan ketat yang dibuat oleh Maharaja tu telah menyebabkan nak cakapnya dokumen-dokumen yang diusahakan oleh sejarawan tu dia makin macam nak cakap dia bila dikawal ketat tu maksudnya macam hanya Maharaja saja yang boleh membaca. Okay, dan macamnya nak cakap sejarawan pun hanya beberapa orang saja yang boleh membaca dokumen-dokumen tersebut. Okay. Di China perkataan Shi tu adalah merujuk kepada sejarah, dan perkataan Shi tu digunakan sehingga sekarang. Okey, pada peringkat awalnya perkataan Shi ni dia merujuk kepada orang yang mencatat semasa upacara memanah. Okey, kemudian dia berkembang lagi nak cakapnya pencatat menjadi pencatat setiausaha raja, di mana pencatat setiausaha raja ni dia telah mencatatkan hal-hal tentang agama, tentang adat istiadat, tentang politik, tentang perutusan, tentang pentafsiran dan banyak lagi lah. Okay. Dan nak cakapnya Shi ni dia berkembang lagi apabila tertubuhnya Biro Sejarah. Okay. Di China dia ada dua jenis catatan, iaitu catatan rasmi dengan catatan tidak rasmi. Okey, catatan rasmi ni adalah catatan yang menerangkan tentang sesuatu kawasan, okey, yang menerangkan tentang kependudukan, maksudnya populasi, kependudukan ni dia kelahiran, kematian, perkahwinan, tentang kegiatan penduduk, lepas tu tentang al-hewa cukai, tentang kegiatan kerja raya, dan benda-benda ni dicatatkan di semua peringkat, iaitu dari pihak pusat, wilayah dan tempatan. Maksudnya kat sini catatan rasmi ni akan dibuat oleh pegawai kerajaan yang dilantik oleh Maharaja. Okay, seperti mana yang awak tahu, pegawai kerajaan ni dia mesti menduduki peperiksaan. Okay, menduduki peperiksaan. Hanya di China saja pada zaman klasik, pegawai-pegawai yang ingin menjadi pegawai kerajaan mesti menduduki peperiksaan. Okey, yang kedua adalah catatan tidak rasmi. Catatan tidak rasmi dia merujuk kepada catatan harian, tentang kisah pengalaman, tentang rakaman silsilah keluarga, tentang cerita, dan catatan tidak rasmi ini biasanya dicatat oleh individu. Okey, oleh individu. Maksudnya kat sini, okey, sejarawan adalah dilantik oleh Maharaja. Okey. Sejarawan yang menjadi sejarawan rasmi adalah yang dilantik oleh Maharaja, dan dia mesti menduduki peperiksaan
maksudnya telah dia berjaya menduduki peperiksaan, dia akan dipilih oleh Maharaja untuk menjadi sejarawan, dan sejarawan ini akan tinggal di istana. Okey. Dan nak cakapnya, kalau misal kata satu macam ada soalan yang macam mana sesuatu apa yang unik dalam persejarahan Cina ni. Salah satunya adalah dalam banyak-banyak negara di dunia ni, hanya Cina saja yang maharajanya telah melantik sejarawan. Kenapa? Sebab maharaja ni menggunakan sejarah ni untuk menguasai pemikiran rakyatnya. Sebabnya pada zaman nak cakapnya Cina ni dia besar. Bila dia besar kawasannya, macam mana dia nak menguasai rakyat di keseluruhan kawasan yang sangat besar tu. Jadinya salah satu caranya adalah dengan menggunakan persejarahan ni. Sebab itulah persejarahan tu mesti dilantik oleh maharaja dan persejarahan tu akan dikawal oleh maharaja. Walaupun sejarawan tu dilantik oleh maharaja, tapi disebabkan oleh masyarakat Cina pada ketika itu mereka ni pandai membaca, mereka ni pandai menulis. Salah satu sebabnya kenapa mereka pandai membaca dan menulis, salah satu sebabnya kenapa mereka ni nak jadi pegawai kerajaan. Bila nak jadi pegawai kerajaan mesti pandai membaca dan menulis. So bila pandai membaca dan menulis tu, secara automatiknya kalau mereka tak jadi pegawai kerajaan, mereka juga mempunyai satu macam habit lah untuk menulis. Sebab itulah walaupun mereka ni akan dijatuhkan hukuman. Maksudnya kat sini kalau sejarawan tu tak dilantik oleh maharaja, secara automatiknya bila mereka menulis tentang sejarah ni, mereka akan dijatuhkan hukuman. Antara hukuman yang dijatuhkan adalah hukum penjara, hukum bunuh, hukum apa lagi? Hukum kasih, hukuman sebat. Maksudnya kalau kesalahan yang besar lagi menulis tentang kejahatan maharaja, mereka ni akan dibunuh bukan saja sejarawan tu saja, tapi seluruh ahli keluarganya akan dibunuh. Tapi walaupun adanya hukuman tu, bukan bermaksud masyarakat Cina tu dia tak nak langsung menulis. Tapi mereka ni telah menulis juga, sebab itulah timbulnya catatan harian ni. Dan mereka ni juga menulis tentang pengalaman mereka, tentang salah silap keluarga mereka, tapi dalam bentuk rahsia lah. Kalau ditangkap mereka akan dijatuhkan hukuman. So itu salah satu benda yang unik lah, dan tak dilakukan di negara-negara lain di seluruh dunia pada zaman klasik itu. Nak cakapnya pada zaman klasik ni terdapat masih lagi dia punya, sebabnya persekitaran pada ketika itu unsur mitos, unsur legenda adalah satu kepercayaan kepada semua masyarakat di dunia pada ketika itu, termasuklah Cina. So persejarahan pada peringkat awal ini juga ada unsur-unsur mitos dan legenda. Tapi terdapat juga yang berunsurkan sejarah, antaranya seperti Sucing. Sucing ni adalah kitab sejarah dan kitab atau kitab dokumen yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Shang. Kemudian Chun Chiu. Chun Chiu ni adalah hikayat tentang musim semi. Lepas tu Su Chuan, huraian Su, Chan Kosi, catatan negeri-negeri yang berperang. Yang ni semua kamu boleh baca dalam artikel, banyak menceritakan menceritakan tentang buku-buku sejarah awal ini.
Oh sorry, tadi saya cakap tentang Suci ni tentang kerajaan Shang kan, tersalah. Okay, dia tentang kerajaan zaman Chow. Okay. Okay. Dan yang ni semua nanti akan kamu baca sendiri untuk pengetahuan yang lebih mendalam lah. Okay. Nak cakapnya kitab-kitab ni masih belum menepati sepenuhnya pengertian dan kehendak penulisan sejarah. Macam saya cakap tadi lah, kenapa? Sebab ada lagi unsur-unsur mitos dan legenda. Tapi walaupun ada unsur-unsur mitos dan legenda tu, masih lagi ada maklumat-maklumat sejarah awal tentang negara China. Okay. Okay. Persejarahan penulisan sejarah rasmi ni dia dianggap sah, dia bersifat rasmi. Ada dua kumpulan yang rasmi ni. Yang pertama CG iaitu sejarah rasmi, iaitu mengenai sejarah kerajaan atau wangsa yang disahkan sebagai sejarah rasmi selepas satu wangsa itu berkuasa. Maksudnya kat sini, okay, dekat China ni dia banyak dinasti ataupun wangsa. Okay, maksudnya wangsa ni adalah dinasti ataupun kerajaan. Okay, maksudnya dinasti-dinasti ni dia saling berganti, tak kira lah. Maksudnya kalau dinasti ni berganti, dia maksudnya dia keluarga yang lain, dari keluarga yang lain. Okay. Bila satu dinasti kepada satu dinasti itu, maksudnya maharaja ni dia akan akan cuba untuk menjadikan sejarah yang ditulis itu nak cakapnya, mestilah mengenai maharaja yang baru naik itu. Okay. Maksudnya kat sini maharaja akan menggunakan sejarawan itu untuk menguasai pemikiran rakyat. Okay, sebab itulah yang lagi yang menjadi uniknya apabila maharaja tu naik, dia menggunakan sejarah tu sebagai dakwah untuk menguasai pemikiran rakyat. Okay, maksudnya kat sini sejarah tu dia mestilah menulis tentang maharaja yang naik ni adalah disebabkan oleh maharaja yang sebelumnya itu tidak diperakui oleh Tuhan. Maksudnya maharaja yang baru naik ni dia adalah mandat daripada Tuhan. Okey, dia Tian kan, anak Tuhan. Dan kalau sekiranya maharaja tu dia melakukan kesalahan, okey, Tuhan tak restu, maka akan ditimpa bencana. Contohnya apabila berlakunya banjir, kemarau, kebuluran, peperangan, itu adalah balasan daripada Tuhan. Jadinya mesti ada maharaja yang baru untuk naik. Sebab itulah ini adalah salah satu cara sejarawan tu macam salah satu sejarah maharaja tu menggunakan sejarawan untuk menguasai rakyatnya. Okay. Selain daripada tu sejarah penulisan sejarah rasmi juga ditulis dalam bentuk persendirian. Maksudnya persendirian ni pada peringkat awalnya persejarahan ni dia tidak disahkan oleh maharaja. Maksudnya dia menulis tanpa dilantik oleh maharaja. Tapi contohnya macam Pan Ku, macam Sun Ma-chen, dia menulis ni sebab untuk menjaga nama baik keluarga, kan? Dia dimulakan oleh bapa mereka dan dia ditulis secara senyap-senyap. Okey. Dan bila ditulis secara senyap-senyap, itu sebab tu dia ditulis secara persendirian. Dan apabila mereka ni ditangkap, mereka ni dijatuhkan hukuman. Macam Pan Ku dengan semacam hukuman mereka ni tidak maksudnya mereka bukan dihukum bunuh. Tapi macam Pan Ku dia telah dihukum penjara sahaja. Sebabnya Pan Ku ni dia banyak menyumbang jasanya kepada kerajaan, kepada maharaja. So dia hanya dihukum
penjara sahaja. Okay, macam Sumachen pun sama, dia hanya dihukum kasih sahaja. So selepas itu dia dilantik sebagai sejarawan rasmi oleh Maharaja, sebab apa yang ditulis oleh kedua-duanya ini adalah memihak kepada Maharaja. Sebab tu tulisan persendirian tu akhirnya dianggap sebagai tulisan rasmi. Okey. Pada zaman klasik ni dikatakan terdapat 24 buah. Okey, daripada kurun ke-18 daripada awal sehingga kurun ke-18. Dan kitab yang terakhir adalah Mingxi, iaitu sejarah bangsa Ming. Okey. Dan daripada 26 hingga 24 tu hanya Sici saja yang dimulakan oleh Sumatran, kemudian diselesaikan oleh anaknya Sumachen, yang bersifat umum. Maksudnya dia bersifat bukan sahaja tentang dinasti tu, tentang Maharaja tu, tapi dia menyeluruh. Kenapa? Sebab Sumachen ini dan Sumatan ini adalah setiausaha raja yang dipercayai. Jadinya bila dia setiausaha raja dipercayai, segala dokumen yang saya cakap tadi di peringkat pusat, di peringkat wilayah, di peringkat tempatan, semua dokumen-dokumen ini akan dihantar ke perpustakaan istana, dan hanya Maharaja saja kan saya cakap tadi yang boleh membaca. Tapi Sumachen dan Sumatan ni adalah setiausaha kepercayaan raja, dan dua orang ini telah dibenarkan untuk memasuki perpustakaan itu dan boleh membaca dokumen-dokumen. Sebab itulah hanya buku ni saja yang bersifat umum, maksudnya dia menyeluruh lah. Okay. Yang lain-lain semua daripada yang 24 hingga 26 ni semuanya adalah bersifat satu dinasti saja. Dia tentang satu macam tentang Maharaja. Maksudnya dia tidak bersifat umum itu. Sebab mereka ni kekurangan sumber. Okay. Dan nak cakapnya Hansu yang ditulis oleh Pangku ni adalah dikatakan sebagai kitab sejarah rasmi yang pertama di China. Okay. Dan macam saya cakap tadi, terdapat juga pertulisan sejarah yang diusahakan secara persendirian, diakui rasmi, sah dan dibawa oleh kerajaan Tang. Contohnya macam kitab Ho Hansu, iaitu sejarah wangsa Han. Kemudian tentang kitab San Ho Chin, iaitu catatan tentang 3 kerajaan, Nanshi, sejarah wangsa selatan, dan Fishi, sejarah wangsa utara. Okay. Dan nak cakapnya bagi masyarakat Cina tradisional ataupun Cina klasik ni, kesan sesuatu kitab rasmi tu berhubung kait dengan kesan kewujudan sesuatu wangsa. Okay. Dan menurut pandangan sesuatu dinasti atau wangsa itu, kitab itu adalah kitab rasmi, dan para penulis sejarah penulis sejarah itu diakui oleh Maharaja. Walau bagaimanapun, sekiranya sesuatu dinasti yang baru itu, maksudnya Maharaja yang baru naik itu, dia tak mengakui wangsa yang sebelumnya, dinasti yang sebelumnya, maka mereka boleh mengatakan bahawa sejarah yang ditulis pada dinasti yang sebelumnya itu tidak sah. Okay. Contohnya macam wangsa Qin yang Maharaja yang bernama Wang Mang tidak diakui sah oleh kerajaan Han, maksudnya dinasti Han. So maksudnya kat sini, bila tidak diakui sah, Maharaja akan memusnahkan keseluruhan keseluruhan dokumen, kitab-kitab ataupun penulisan sejarah pada masa itu. Okay, sebab itulah apabila ini berlaku, secara automatiknya sebenarnya sejarawan pada zaman moden ni, mereka ni tak tahu berapa sebenarnya jumlah dinasti pada zaman klasik. Sebabnya berlaku macam ni lah,
dokumen-dokumen akan dibakar, akan dimusnahkan. Dan yang uniknya, saya tak tahulah menarik ke uniknya. Unik kot nak cakapnya. Kalau kiranya sesuatu dinasti tu dia baru naik, orang yang pertama yang dicari adalah sejarawan. Okay? Dan sejarawan akan dibunuh. Bukan saja sejarawan tu, kalau sekiranya sejarawan tu dia tak melarikan diri, mereka akan dibunuh. Bukan saja dia yang akan dibunuh, tapi seluruh ahli keluarganya. Okay? Tujuannya adalah supaya sejarawan pada zaman dinasti yang sebelumnya tu dia tak boleh hiduplah pada zaman yang seterusnya, sebab bila sejarawan tu hidup, mereka akan membandingkan. So disebabkan Maharaja ni dia tak nak berlaku perbandingan dalam dalam sesuatu dinasti tu, maka sejarawan memang akan dibunuh. Okay? Okay, nak cakapnya terdapat juga penulisan sejarah yang rasmi ni yang dianggap sah, kemudian diketepikan dan tidak sah kemudiannya. Contohnya macam zaman Ming yang diketepikan oleh Liu Shi, iaitu dinasti Liao, dan Qin Shi, sejarah wangsa Qin, sebab dikatakan bahawa pemimpin-pemimpin pada zaman Liu Shi ni, dinasti Liao ni adalah orang Gaza. Gaza ni maksudnya orang yang sangat kejam. Okay? Dan bila mereka tak tiraf sesuatu dinasti tu, mereka akan musnahkan penulisan sejarah. Walaupun pada zaman dinasti Liao tu, kitab-kitab sejarah tu telah dianggap rasmi. Okay? Tapi nak cakapnya macam itulah yang berlaku di negara China pada zaman klasik. Dan nak cakapnya secara keseluruhannya, pada peringkat awalnya, penulisan sejarah ni dia lebih kepada penulisan satu wangsa. Macam saya cakap tadi, satu wangsa saja. Dia bukan banyak-banyak wangsa, sebab sebabnya adalah kerana sejarawan tu dia terhad dokumennya. Okay, sebabnya dokumen-dokumen itu hanya boleh dibaca oleh Maharaja saja. Kecuali macam Sumantan dan Sumajen, dia adalah setiausaha kepercayaan raja, hanya dia saja yang boleh masuk ke perpustakaan itu. Okay. Macam pada zaman klasik tu, ya. Ada orang tanya? Doktor, maaf nak menyampuk sekejap. Sebab ada kawan kata dia nak masuk tapi tak boleh. Tak boleh. Sekejap ya. Okay, dah boleh dah. Ada 3 orang kan? Tak sure, tapi macam ramai je yang tak boleh masuk tadi. Oh ya kan? Tak ada sampai kat saya. Okay, setakat ni faham tak apa yang saya cakap tadi? Ke tak faham? Apa tak ada respon? Faham, Doktor. Faham, Doktor. Betul ke? Okay, nanti kalau misal kata yang tak boleh masuk, tolong beritahu sebabnya ada yang tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya punya ni, saya bercakap ni kamu dengar ke? Ke tak dengar? Dengar, Doktor. Dengar? Dengar, Doktor. Dengar. Saya punya sound dia tutup.
Okey, boleh sambung Okey. Faktor-faktor yang menggalakkan penulisan sejarah di China ni, yang pertama, masyarakat di China ni sejak zaman dahulu dia percaya bahawa terdapat perkaitan antara masa lampau, masa kini dan masa depan. Yang ni tentang bertenung nasib lah. Dan sebab tu mereka ni mencatatkan segala benda yang mereka buat semasa bertenung nasib tu. Okey, tapi catatan ini hanya dilakukan kepada golongan maharaja dan bangsawan saja. Maksudnya masyarakat bawahan tu dia tak dicatatkan. Dan nak cakapnya pada di mana-mana negara pun pada zaman klasik itu memang masyarakat bawah ni memang tak, macam nak cakap memang tidak dititik beratkan. Okay, maksudnya pada zaman klasik tu hanya golongan bangsawan saja yang akan dipandang. Okay. Dan macam mana berlakunya penulisan sejarah tu di China tu dia berkembang, dan sebabnya di China ni dia ada tradisi pemujaan nenek moyang. Okay. Tradisi pemujaan nenek moyang ni macam kalau awak lihat dekat YouTube, tengok dekat YouTube, dekat internet, okay, mereka ni akan meletakkan nama nenek moyang mereka. Maksudnya meletakkan di dinding nama-nama nenek moyang mereka. Okay. Disebabkan pemujaan nenek moyang ni, maksudnya ada nama-nama ni, menyebabkan ahli keluarga tu mempunyai keinginan untuk mencatatkan tentang salah silah mereka. Okay. Dan mencatatkan tentang catatan-catatan peristiwa-peristiwa yang memberi kenangan kepada keluarga mereka. Okay, sebab itulah nak cakapnya berlaku kegiatan penulisan ini secara persendirian. Okay, selain daripada itu, terdapat juga perkembangan kawasan budaya dan politik pencinaan tadi, macam saya cakap tadi, melalui proses pencinaan ni. Maksudnya mereka ni mereka ni mesti belajar menulis, mesti pandai membaca untuk menduduki peperiksaan. Okay, kenapa mereka nak menduduki peperiksaan? Sebab mereka ni nak menjadi pegawai kerajaan. Maksudnya pada masa itu pegawai kerajaan adalah pada pandangan mereka sangat tinggi statusnya. So sebab salah satu sebab daripada itu, faktor itu menyebabkan orang Cina ni pandai membaca, pandai menulis. Bila mereka pandai membaca dan menulis, secara automatiknya sebab itulah mereka suka menulis tentang sejarah mereka. Okey, selain daripada itu terdapat juga mereka sejauh persendirian ni. Kenapa mereka ni menulis sejarah? Sebab mereka ni nak mengekalkan nama baik ibu bapa dan keluarga yang menjadi peluru utama untuk menulis. Contohnya macam Pan Ku, macam Sumatan tadi kan. Macam Pan Ku ni dia dimulakan oleh bapanya Pan Piao. Kemudian diteruskan oleh kakaknya Pan Chao. Kemudian diteruskan oleh Pan Ku. So daripada maksudnya daripada bapa tu dia menulis tentang sejarah, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya demi untuk menjaga nama baik bapa mereka itu. Okay. Kemudian nak cakapnya tentang di China ni, mereka ni ada satu cogan kata yang mengatakan bahawa sesebuah negara tu dapat dimusnahkan tetapi tidak sejarahnya. Okey. Selain daripada itu, macam mana penulisan sejarah tu dia berkembang di China, sebab Maharaja China sendiri telah menubuhkan Jabatan Sejarah atau Biro Sejarah. Okey, tapi
nak cakapnya Biro Sejarah ni walaupun dikuasai oleh kerajaan, tapi ini membuktikan bahawa Maharaja tu dia bersungguh-sungguh untuk menguasai dan mempolut dan merasmikan penulisan sejarah negara tu. Tapi secara automatiknya juga Maharaja juga menggalakkan penulisan sejarah, dan penulisan sejarah tentang sesuatu dinasti itu akan dimasukkan dalam Biro Sejarah ni. Kemudian selain daripada tu, faktor yang menyebabkan penulisan sejarah ni pada zaman klasik adalah kecenderungan untuk menonjolkan dan memuji kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Ini biasa, sebabnya yang menulis sejarah ni mereka ni majoritinya akan menulis tentang kebaikan Maharaja, tentang kebaikan sesuatu dinasti, dan mereka ni cuba untuk menjaga nama baik sesuatu dinasti itu. Dan sebab tu mereka ni tak akan menulis yang buruk-buruk tentang sesuatu dinasti itu. Selain daripada tu, kerja-kerja pencatat gerak laku. Maksudnya kat sini kerja-kerja pencatat ni dilakukan kepada dalam tadi di peringkat wilayah, di peringkat pusat, di peringkat tempatan. Tapi ada lagi satu kerja pencatat yang dilakukan oleh 2 orang pencatat, dan pencatat ini akan mencatatkan segala gerak laku yang dilakukan oleh Maharaja. Okey. Pencatat ni dia ada pencatat kanan dan pencatat kiri. Okey. Pencatat kanan tu dia akan mencatatkan segala apa yang kebaikan yang dilakukan oleh Maharaja, termasuklah bukan saja gerak laku, termasuklah percakapan, perbuatan dan sebagainya. Begitu juga yang sebelah kiri ni dia akan mencatatkan tentang keburukan yang dilakukan oleh Maharaja. Dan catatan ini tidak boleh dibaca oleh Maharaja itu sendiri. Okay, siapa yang boleh membaca? Maharaja yang akan datang. Maksudnya kat sini catatan ini akan dijadikan kepanduan kepada Maharaja yang akan datang. Okay, maksudnya panduan, menjadi pedoman. Maksudnya apa yang ada beberapa orang lagi nak masuk Sekejap Okey, maksudnya kat sini gerak laku ni orang yang pegawai yang melakukan 2 orang pegawai yang duduk dengan Maharaja, sentiasa dengan Maharaja. Pencatat kanan dan pencatat kiri. Macam kita orang Islam dia malaikat atid dengan apa dia? Malaikat apa? Yang pencatat kanan pencatat kiri tu? Siapa orang Islam? Malaikat roket atid. Nasib baik. Dia macam tu lah, dia akan mencatatkan segala kebaikan dengan keburukan. Macam kita ni catat, orang yang catat tu tak nampak kan, malaikat tu tak nampak. Kalau cubalah nampak macam mana lah kan. Tapi kalau Maharaja ni dia nampak. Tapi apa yang dicatatkan oleh pencatat tu memang dia punya dia punya prosedurnya Maharaja tak boleh lihat. So hanya pencatat tu saja yang boleh mencatat. So segala kebaikan dan keburukan tu akan dicatatkan. Okey. Okey, benda-benda ni apabila catatan ini dilakukan secara automatiknya banyaklah maklumat tentang Maharaja. So bila banyak maklumat tentang raja, maka dokumen tentang kerajaan zaman klasik tu juga dia bertambah lah. Okey, selepas zaman klasik, China mengalami revolusi. Okey, revolusi China ni berlaku pada 4 Mei 1919. Okey, dan
semasa revolusi Cina ni, karya klasik ni dianggap suci. Okay. Dan apa yang berlaku, sejarah-sejarah ni, sejarah pada zaman, nak cakap revolusi ni dah zaman moden. Revolusi ni, bukan revolusi, sejarah pada zaman revolusi ni telah mula meneliti, menyelidik tentang keaslian karya-karya zaman klasik ni, dan mereka menganggap bahawa karya-karya zaman klasik ni sebagai sesuatu yang suci, dan sebab tu mereka telah menerbitkan semula dalam bentuk pelbagai penerbitan. Kenapa? Sebab karya-karya ini dia menjadi panduan kepada generasi moden. Okey. Dan nak cakapnya gerakan revolusi ni dia cuba mencari satu kebudayaan baru di China untuk diterapkan kepada masyarakat Cina. So banyak perbincangan tentang kebudayaan Cina yang telah diibaratkan. Sebab itulah mereka ni telah menjadikan karya-karya klasik ni sebagai panduan kepada mereka untuk untuk supaya masyarakat Cina ni kembali kepada kebudayaan Cina. Okey, pada tahun 1920 ramai pakar Cina, pakar sejarah Cina, mereka ni telah menganalisis sejarah masa lalu untuk dijadikan panduan kepada masyarakat. Pada 1930 juga tapi pada 1930 apa yang usaha-usaha yang dibuat ni berhenti sebab pada 1930 ni ada serangan Jepun. So banyak pusat pengajian, kemudahan asas di China ni telah dimusnahkan oleh pihak Jepun. So pada masa ini segala kegiatan tentang persejarahan berhenti. Okey. Selepas revolusi, selepas mereka merdeka daripada China. Okey, terbentuknya Republik China pada 1949. Kemudian selepas Republik China ni diasaskan, usaha-usaha banyak dilakukan untuk mentafsir semula karya Cina, sejarah Cina klasik. Kemudian usaha-usaha ini berlaku apabila mereka telah menerbitkan karya-karya ini dalam akhbar dan jurnal. Kenapa mereka menulis tentang sejarah? Sebab sejarah ni digunakan untuk kepentingan politik. Okey. Selain daripada itu, terdapat juga sejarawan yang melepaskan tekanan perasaan, sebab tu dia menulis tentang sejarah. Okey. Selepas tu, selain daripada itu, terdapat juga pengikut-pengikut Karl yang menggunakan sejarah ini, bahan sejarah yang lama untuk dianalisis dan digunakan oleh pengikut-pengikut Karl. Yang ni pengikut Karl di China ni adalah mengenai ideologi komunis. Sebab pada ketika ini komunis telah menguasai Republik China. Okey. Dan terdapat juga pusat-pusat penyelidikan yang ditubuhkan di Republik Rakyat China dan Republik Rakyat Taiwan. Kemudian sejarah ni telah diperkenalkan di peringkat sarjana, maksudnya kalau ni master lah, kalau sebelum ni degree. Okey, di peringkat sarjana maksudnya di peringkat master juga telah diperkenalkan bidang sejarah di beberapa buah universiti dan institusi di China. Pada zaman ni, tapi pada zaman ni golongan sejarawan banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat, sebab China ni telah dikuasai oleh Amerika. Yang ni awak belajar sendirilah, tengok sendiri, baca sendiri tentang penjajahan Amerika di China.
Okey, kemudian sejarah juga digunakan sebagai konsep dan teori yang digunakan sebagai motivasi untuk membentuk dan membangunkan sosial masyarakat di China. Okey, sejarah zaman klasik dan lama tu diganti dengan sejarah yang bersifat kebendaan sebab mereka ni percaya kepada Karl. Okey. Selain daripada tu, pendidikan secara berkumpulan ni mula ditubuhkan untuk menggantikan pendidikan secara persendirian. Kemudian pada zaman moden ni banyak ditubuhkan arkid, banyak ditubuhkan perpustakaan. Tapi pada zaman moden ni penekanan sejarah tu lebih kepada Eropah dan Amerika Syarikat. Dan pada zaman ni juga, pada zaman moden ni, sejarah dianggap sebagai satu bidang yang popular dan bersifat moden. Dan tapi penilaian sejarah tu tetap di bawah penguasaan pemerintah yang betul lah, yang bersifat komunis. Okay. Pada 1950 tu terdapat perentangan terhadap pendekatan moden sebab pendekatan moden ni dia lebih ke arah barat. Okay. Sebab bila ke arah barat mereka mendapati bahawa sejarawan tu dia mengabaikan beberapa aspek tentang zaman klasik dan tujuannya kenapa sebab mereka menghendaki bahawa sejarawan tu mesti kekalkan sejarah tu pada zaman tradisi sebab pada zaman tradisi ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai panduan kepada masyarakat Cina sebab sejarah pada tradisi ni dia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan lebih kepada kecinaan itu. Okey. Dan nak cakapnya sejarah tu pada zaman klasik tu rasmi ataupun tak rasmi, kebangsaan atau setempat, satu bangsa atau banyak bangsa, pada hakikatnya sejarawan pada zaman klasik tu adalah daripada pemerintah kepada pemerintah, tapi pada zaman moden dia berubah tapi masih lagi dikuasai oleh kerajaan tapi tidak sepenuhnya. Okey. Dan pada zaman moden dia berpindah kepada yang lebih berbentuk barat, bentuk Eropah, tapi mereka sejak terdapat juga sejarawan-sejarawan tempatan yang ingin mengembalikan semula persejarahan pada zaman klasik untuk panduan masyarakat Cina lah supaya masyarakat Cina tidak terlampau ikut kepada barat itu. Okey. Setakat tu faham tak? Faham ke? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Faham, Doktor? Faham, Doktor. Faham. Kenapa Muhammad Izzuddin ni dia terbalik dia punya Dia saja doktor nak bagi kita keliru.
Saya cakap seorang-seorang rupanya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Semua tak ada korang ni kan? Betul tak ada? Betul tak ada? Doktor, berkenaan dengan tugasan khas tu. Siapa? Berkenaan dengan tugasan khas. Ya. Kira-kira bila nak bagi? Dia kena minggu yang ke-15. Ini minggu berapa? 13 Semua akan diberikan pada minggu yang ke-15. Maksudnya kalau kamu ada 5 subjek khusus, dia akan serentak minggu ke-15. Okay. So tapi dia ikut tarikh lah. Saya tak ingat tarikh paper ni bila. So nanti akan diberitahu lah. Dia ikut paper juga. Pentaksiran akhir tu kalau contohnya dah siap awal. Okay. Mana saya? Sekejap. Dah siap awal boleh hantar terus je. Kalau dah siap awal memang kena hantar terus. Sebabnya kalau dia dah tutup dia tak buka. Faham tak? Faham. So kalau siap awal tu saya rasa better lah hantar terus. Jangan tunggu-tunggu. Okay. Okay, saya bagi tips kat sini. Tips senang aja kalau nak markah banyak dengan saya ni, banyak sumber. Jangan hiddenkan sumber. Sebab kan saya selalu cakap bahawa sejarah ni perlukan bukti kan. So sebab tu lah saya kata mana buktinya kan. So kalau nak markah banyak, bukti lah. Soalan ni dia akan mengenai satu buku. Tapi kamu kena bincangkan keseluruhan buku tu. Keseluruhan bab. Okay, keseluruhan bab. So perbincangan tu kamu bincangkan dulu apa yang ada dalam buku tu, macam yang kamu buat review tu kan. Bincangkan. Tapi cuma ini bezanya bab by bab. So bila awak bincang apa yang ada dalam bab tu, kemudian awak ulas terus. Jangan awak tulis step tu, jangan. Sebab soalannya dia bukan review buku. Soalannya adalah berdasarkan buku. Faham tak? So esei tu seperti biasa. Kalau misal kata tajuk tu tentang sumber, so awak kena tulis sumber lah kat situ. Maksudnya awak kena buat secara umum dulu tentang buku tu, dia ada apa dalam tu. Contohnya buku tu dia membincangkan tentang sumber, dia membincangkan tentang kritikan, dia membincangkan tentang pentafsiran. So awak buat secara umum. Faham tak? Itu awak punya pengenalan. Kemudian barulah awak cerita tentang sumber. So apa yang dia cerita tentang sumber itu dalam buku tu. So awak cerita. Kemudian awak akan masukkan awak punya pandangan, pentafsiran. Pandangan dan pentafsiran itu mestilah daripada buku-buku sumber-sumber yang lain. Tak kira lah buku ke, artikel ke, tak kisah. Sebab itulah saya kata ada nota kaki tu. So awak punya awak punya analisis tu adalah berdasarkan kepada sumber-sumber yang awak dapat tu lah. Maksudnya macam tu. Dia lebih kurang review buku tu, tapi tak boleh buat subtajuk macam review buku tu. Tapi macam saya cakap tadi lah, macam esei biasa, tapi esei tu mestilah seperti mana dalam subtajuk buku yang awak review tu. Faham ke tak faham? Baik tanya. Doktor, maknanya esei ni tak ada limit berapa muka surat semua lah doktor? Ada 20 hingga 25. Oh, ada tak? Ada. 40 markah tau.
Yang tulisan dia spacing semua ada lah Doktor. Macam yang item ni lah. Ada. Tapi kalau rajin boleh je lebih daripada 25. Jangan kurang. Kalau kurang maka awak akan kurang sebab awak tak sampai. Tak sampai maksud. Okey. Benda yang pertama kena fahamkan dulu apa yang ditulis oleh buku tersebut. Okey, faham? Baca semua, faham, baru boleh bincangkan. Kalau awak tak faham, memang tak boleh nak bincang lah. Faham tak? Kena fahamkan dulu apa yang buku tu tulis. Dia bincang pasal apa kan? So macam tu lah. Yang lain ada soalan? Okay, yang ni walaupun soalannya hanya satu, semua orang maksudnya apa tu nak cakapnya, saya tak pantau kan, tapi saya tahu orang yang meniru. So jangan sesekali tiru kawan punya. Kalau awak tiru, awak bagi kawan awak untuk dia tiru, maksudnya dua-dua nanti akan dapat kosong. Automatik dua-dua dapat kosong. Saya tak ada nanti awak menangis, dia tiru saya, dia pujuk saya, dia kekasih saya ataupun dia isteri saya kan. Saya kesian tengok dia. Jangan, tak ada harapan dah. Memang saya memang tak akan berkompromi. Saya akan bagi kosong. Dengan kelas sebelah ke, dia lah cinta pertama saya, tak ada maknanya. Saya tak akan kesian kesian dengan diri awak. 40 markah buang. Maksudnya bila 40 markah buang, awak tak buat, secara automatiknya awak tak lulus paper ni. Okay. So secara automatiknya, sebabnya bila markah kosong maksudnya awak tak jawab sebahagian kan. 60-40 dua bahagian kan, tugasan dengan final. So tugasan dengan final kena buat dua-dua, walaupun nanti misal kata tugasan awak dapat 60 contohnya, so awak rasa lega lah, 60 tu dah hebat sangat lah awak rasa kan. Awak tak nak dah tambah markah lagi, kononnya lah awak rasa awak hebat, awak pandai, so awak tak perlu jawab soalan exam. So 60 tu bukan, walaupun dia dah lulus, tapi awak tak boleh lulus paper ni sebab awak tak buat dua. Dia syarat dia kena dua-dua, bukan satu saja. So maksudnya sebab itulah saya selalu titik beratkan jawab hantar awak punya assignment kan. Jangan tak hantar sebabnya awak nak tumpu kepada exam, tak boleh. Awak kena buat dulu. Okey, faham Ada soalan? Yang lain ada soalan? Masa, ada seorang tadi tanya tentang masa. Ada kemungkinan 2 minggu setengah atau sehingga 3 minggu beri masa. So panjang tu kan? Banyak tu, macam-macam idea dia dapat. Tapi dengan syarat tu lah, kena fahamkan buku itu. Apa juga buku yang saya bagi tu, saya tak nak cakap lah buku apa. So buku tu memang sangat penting dalam subjek ni. Dia bukan bahasa Melayu, yang pentingnya bukan bahasa Melayu. Okay? Dia bahasa Inggeris. Tapi kena fahamkan lah. So kalau misal kata ada yang rajin nak translate, yang ni saya bagi idea lah kan. Saya rasa bukan semua orang pandai bahasa Inggeris kan. So kalau kamu satu kelas ada satu perasaan nak tolong, ni ada cara nak tolong kawan lah. Ada perasaan nak tolong, so kamu translate lah. Translate bahagian sikit-sikit kan. Kamu bahagikan sendiri, jangan suruh saya bagi, saya tak akan bagi. Ni inisiatif kamu, kumpulan kamu. Buat translate, lepas tu kumpul, lepas tu buat sendiri. Faham tak? Hanya translate saja saya benarkan kamu berkongsi. Tapi
yang lain tak boleh kongsi. Faham ke tak faham? Faham. Doktor, nak tanya yang maknanya buku ni boleh sama lah. Cuma berbeza. Buku yang ni assignment bukan sumber-sumber. Buku rujukan tu tak semestinya sama kan? Boleh sama tapi dia tak boleh sama 100%. Saya tak percaya kalau semua orang guna buku yang sama. Dia ikut kerajinan masing-masing lah kan. Betul tak? Kalau contohlah kalau tersama doktor kan. Tersama boleh. Buku sama boleh. Kan macam saya kata, seorang sejarawan tu dia walaupun menggunakan sumber yang sama kan, dia tak akan mentafsir sama kan. Sebabnya kamu kan pentafsiran masing-masing, pemikiran masing-masing. So ayat takkan sama. Kalau buku yang sama, saya tengok artikel yang sama, tiba-tiba kamu kata ayat sebab guna ayat dalam buku. Maksudnya bila guna ayat dalam buku, maksudnya kamu tak melakukan pentafsiran. Okey, kalau sama memang saya akan bagi kosong. Okey, faham Saya tak ada kompromi Kalau saya kata kosong, kosonglah. Jangan awak kata saya ni baik. Saya bukanlah seorang yang baik hati. Apa nampak saya baik kan? Saya bab meniru ni memang saya tak ada kompromi. Okey. Yang lain? Ada soalan lain? Tak ada? Semua faham? Minggu ni minggu ke-13 ke? Betul? Ya. Kita ada 2 tajuk lagi kan? Tengoklah minggu depan ada kelas ataupun tidak, ataupun saya bagi je PowerPoint. Boleh ke kalau saya bagi PowerPoint je? Kan nak buat kelas macam ni juga? Boleh doktor. Boleh? Boleh. Yang lain semua setuju ke? Kalau misal kata saya bagi PowerPoint je? Boleh doktor. Mana-mana Boleh. saja. Boleh? Betul? Tengoklah macam mana nanti. Boleh. Kalau saya kata saya buat kelas, saya akan buat kelas lah. Kalau saya nak bagi PowerPoint je, kamu baca sendiri lah. Okay? Tapi kalau baca sendiri tu tak tahulah. Kan? Sendiri kan? Maklum je lah. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada? Ada berapa orang tak datang? Ada 4 orang tak datang. Kelas ni 25 kan? Ketua kamu tak nampak kan? Mana ketua kamu? Tak ada? Dia tengah berjalan kat kampung cari line doktor. Cari line doktor. Dia kerja dia kalau pagi jalan ni. Dia dekat jalan lain ke? Kesiannya. Okey lah. Apa-apa pun good luck. Kalau ada masalah boleh WhatsApp dalam grup. Okay? Check my guru. Kalau misal kata ada orang yang saya reject assignmentnya, tolong bagi tahu saya ya. Okay? Saya reject tu maksudnya ada masalah lah tu. Okay? Sebabnya saya tak ada masa nak mesej seorang-seorang. Okay? Setakat tu je, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih doktor. Bye. Salam. Terima kasih doktor. Doktor.